Hai, hari ini kita nak sembang pasal tips cemerlang dalam SPM. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Kedah menduduki tangga ke-13 dalam pencapaian SPM 2020 dengan peratus sebanyak 8.25% dan grade purata sekolah 2.68. Yang paling penting, kita ada 16 orang pelajar cemerlang dalam SPM 2020 yang telah mendapat straight A. Sebab tu, hari ini kami nak bawa mai dekat hampa beberapa orang pelajar yang dapat cemerlang dalam SPM untuk kongsikan dengan hampa tips-tips macam mana nak cemerlang dalam SPM. Mereka ni makan apa, tidur pukul berapa, semua mereka cerita. Pada kelas sains, kita ada Azhar Risha, kita ada Chow Mei Ching, kita ada Firas Hayat. Laki-laki, siapa kata laki tak pandai? Kita cuma kurang rajin. Daripada kelas Prinsip Account, kita ada Harina Buarhan. Daripada kelas Perniagaan, kita ada Nur Amalina. Daripada kelas Agama, kita ada Syafiqah. Mereka ni akan cerita dekat hampa beberapa tips macam mana, apa yang mereka buat, apa yang mereka amalkan untuk dapat straight A dalam SPM 2020. Jadi, ya, here we go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Firahiyat bin Syurizam. Saya merupakan bekas pelajar SMK DSA dan calon SPM bagi tahun 2020. Hari ini saya akan memberikan beberapa tips untuk study dan skor straight A dalam peperiksaan SPM. Mula-mula sekali, saya akan memberikan tips secara general dan kemudian akan memberikan tips dalam mata pelajaran fizik dan juga kimia. Untuk tips yang pertama, anda semua sebagai seorang pelajar perlulah memastikan bahawa anda telah menguasai dan memahami setiap subtopik yang terkandung dalam tajuk pembelajaran. Hal ini kerana setiap satu tajuk tersebut akan berkait antara satu sama lain. Jika anda faham setiap satu tajuk itu, latihan yang telah diberikan oleh guru-guru anda akan dapat diselesaikan dengan mudah. Sekaligus, ini akan mewujudkan perasaan seronok dalam diri anda untuk terus mencuba dan mencuba lagi. Seterusnya, untuk tips yang kedua, anda perlulah memilih masa yang sesuai untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah. Sebagai contohnya, selepas tamat sesi persekolahan, anda boleh rehat selama 30 minit. Selepas itu, anda boleh kembali untuk menyiapkan kerja sekolah anda. Manakala untuk mengulang kaji pelajaran pula, saya menyarankan untuk mengulang kaji pada pukul 4 ataupun 5 pagi kerana pada waktu itu otak kita sangat fresh. Tapi semua ini terpulang pada diri anda. Ada budak suka tidur petang dan nak study sampai 5 malam. Ada budak suka study petang buat kerja sekolah malam. Dia terpulang pada diri mana yang anda lebih suka. Akhir sekali, tips yang ketiga adalah setiap pelajar mestilah mempunyai semangat yang tinggi dan tidak mudah berputus asa. Saya yakin sekarang ni semua bertinggal di rumah dan ramai pelajar yang sedih dan down sebab tak boleh pergi ke sekolah. Jadi, kita perlu bangkit dan tanam azam dalam diri untuk berjaya walaupun terpaksa melalui berbagai cabaran seperti line tiba-tiba slow dan sifat malas itu sendiri. Okey, untuk subjek fizik pula, tips untuk skor dan mahir yang pertama adalah anda perlu mengetahui setiap konsep, prinsip, hukum, betul dan formula yang telah dipelajari supaya anda tidak keliru dan bertukar fakta ketika menjawab soalan. Selepas itu, tips kedua pula, anda juga perlu tandakan setiap maklumat yang terkandung dalam soalan menggunakan pen highlight. Sebagai contohnya, ketika membaca soalan, anda boleh labelkan maklumat tersebut sama ada ia beri info kelajuan, kejutan berat atau lain-lain lagi supaya mudah untuk memilih formula bagi menyelesaikan masalah itu. Bukan itu sahaja, anda juga perlu membuat banyak latihan kerana practice make perfect dan kemudian anda boleh beri kepada guru untuk disemak agar anda tahu di mana kekurangan yang perlu diperbaiki. Bagi subjek kimia pula, saya mencadangkan anda untuk membina formula menghafal yang tersendiri. Anda boleh menggunakan teknik akronim ataupun menggunakan irama lagu untuk menghafal
menghafal perkara dalam kimia. Sebagai contohnya, ketika saya belajar dahulu, saya menghafal jadual berkala unsur menggunakan lagu He, Hi, Li, Be, Bon, Sinaf, Ne untuk menghafal 20 unsur yang pertama agar mudah diingati. Selain itu, anda mestilah memahami setiap proses yang berlaku untuk tindak balas kimia tersebut agar dapat memberikan pemerhatian serta influence yang betul terhadap tindak balas. Akhir sekali, anda perlu sentiasa bertanya dan meminta penjelasan daripada guru sehingga jelas agar anda tidak melakukan kesilapan ketika menjawab soalan. Ya, saya tahu kimia agak memenikan, tapi tiada yang mustahil jika anda berusaha, okey? Itu sahaja daripada saya. Saya berharap anda semua dapat mengaplikasikan tips yang telah saya berikan dan berjaya dalam peperiksaan yang akan datang. Terima kasih. Selamat sejahtera dan hai, saya Chermi Shing, alumni SMK Datuk Seri Ahmad dan merupakan calon SPM tahun 2020. Hari ini saya akan kongsi dengan kamu semua tentang tips untuk skor straight A dalam SPM. Okay, first saya akan share tips secara general, kemudian spesifik kepada subjek Maths dan Moral. Okay, tips tadi yang pertama, fokus. Fokus ni sangat penting untuk semua subjek sebab kita belajar benda baru kan. Okay, bila cikgu ajar kat kelas, dengar betul-betul apa yang cikgu explain tu, lepas tu catat sekali. Catat nota. Okay, jangan simpan dengan rawat. Catat nota sebab nota tu kita boleh refer balik bila kita dah buat revision. Okay, tips yang kedua, time management, uruskan masa. Macam dalam sehari tu kita kena ada plans. Macam lepas pada sekolah nak buat apa, nak study apa, nak buat homework apa dulu, dan ikut plans tu. Okay, tips yang ketiga, jangan tangguh kerja sekolah. Okay, bila kamu tangguh kerja sekolah semakin banyak. Lepas tu nanti kamu tak mau buat, tak sempat nak buat kan. So, di sekolah kamu tidur yang kawan punya. Lepas tu, kamu tak akan faham apa yang cikgu ajar sebab kamu tak try sendiri benda tu. Okay, tips yang keempat, rehatnya secukupnya. Okay, tidur sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Okay, lepas sekolah kan rasa penat kan. So, bolehlah tidur petang around 30 minit macam tu. Okay, tips yang kelima, reward diri. Okay, lepas study, lepas bekerja sekolah rasa penat kan, bolehlah reward diri macam scroll phone sekejap. Okay, jangan stress. Okay, relax macam, scroll phone. Tapi yang penting kena boleh control diri. Jangan macam scroll phone sampai 30 minit sampai 1 jam. Okay, macam bolehlah tengok around 15 minit macam tu. Okay, ataupun buat benda macam dengar lagu. Okay, relax. Okay, kemudian tip untuk skor Maths. Okay, Maths, kita kena pupukkan minat kepada Maths. Jangan kata Maths tu susah. Okay, dengar betul-betul bila cik baca, sebab cik baca daripada basic. Dan Maths memang kita kena tahu basic, baru kita boleh buat soalan yang akibat. Okay, jangan tersusah, saya tak boleh buat, jangan give up. I know you all can do it. Okay, tips yang kedua, latihan. Buat latihan banyak. Sebab Maths kita dapat tahu untuk kita hafal macam sejarah. So, kita kena buat latihan supaya berjumpa berbagai soalan, berbagai bentuk soalan. Okay, buatlah daripada soalan basic. Lepas master soalan basic, boleh buat soalan, try buat soalan akibat. Okay, tips yang ketiga, formula. Okay, kena tahu formula. Jangan hafal saja formula. Macam kena tahu topik tu ada formula apa. Lepas tu macam mana nak apply formula tu. Okay. Yang keempat, sekarang belajar online. Belajar dari rumah. So, penting join kelas yang cikgu buat, kelas tuition ke, kelas harian ke. Lepas tu boleh tengok YouTube. Search kat YouTube pasal channel Maths. Boleh tahu teknik-teknik baru. Boleh membantu. Kemudian tip untuk skor moral. Moral pentingnya nilai. Kena tahu semua nilai yang ada dalam sukatan. Macam contoh ada 16 nilai. Kena tahulah semua 16 nilai itu sekali dengan maksud, sekali dengan kata kunci ya. Tips yang kedua, kena ambil tahu pasal isu semasa. Macam isu semasa sekarang pasal penyakit berjangkit, alam sekitar, pasal global warming macam tu. Kena ambil tahu sebab soalan esei selalunya berkaitan dengan isu semasa. Tips yang ketiga,
Okay, bila jawab soalan, okay, baca soalan betul, baca dengan teliti. Lepas tu bulatkan ke, highlightkan ke, kata kunci, kata tugas dia nak apa. Macam tu. Okay, tips yang keempat. Okay, buat soalan esei. Tulis sebanyak yang boleh. Macam tulis banyak daripada markah yang dia peruntukkan. Macam contoh dia bagi 10 markah kan. Tulis dah huraian isi dia macam 12 mark, 12 poin, 15 poin ke, supaya kita tak hilang markah. Okay, that's all for me. Ini sahaja. Okay, saya harap tips study ini dapat membantu kamu dalam membuat persediaan menduduki peperiksaan. Okay, thank you and good luck all. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ella Nordina Azrisha binti Muhammad Khair. Saya bersekolah di SMK Datuk Seri Ahmad dan mendapat keputusan 10A dalam SPM 2020. So, hari ini saya akan sharekan a few tips yang quite useful kepada para pelajar yang akan menghadapi peperiksaan, terutama sekali SPM. So, first thing first, mindset pelajar kena betul. Okay, mindset ni dia memainkan peranan yang amat besar dalam diri para pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita sentiasa dengar sini kita cakap subjek ni susah, gila, susah nak skor. So, para pelajar yang dengar sini dia cakap macam ni, janganlah pula mudah terpengaruh sebab setiap orang tu berbeza. So, bila kita dengar macam tu, okay, first thing first, kita kena try dulu buat latihan subjek tu. Contohnya, subjek AdMath. Kita try dulu buat latihan AdMath sikit. Dan barulah kita tahu dia punya tahap payah, tahap susah dia tu tahap mana dan kebolehan kita untuk menjawab soalan tu tahap mana. So dari situ, para pelajar kena set dalam diri kata, subjek ni susah tapi boleh buat. Okay, para pelajar yang set macam ni, dia akannya memandang subjek ni dari sudut yang positif. So dia lagi tend untuk lebih fokus dan lebih tenang, lebih yakin untuk menjawab soalan subjek ni lah dalam exam. So dia tak adalah nak cuai, nak gelisah lah time exam tiba-tiba macam tu. So mindset tu penting. Okay, second, online PDPR ni memang masalah utama lah. Sebabkan saya batch first yang kena online PDPR ni, so memang ramai lah students yang hilang motivation, termasuk saya sendiri. So, bagi pelajar yang hilang motivation ni, dia, okay, cara dia satu je. Dia kena ingat jasa yang mak dan ayah dia dah curahkan kepada dia. Pengorbanan yang diorang telah berikan lah kepada hampa semua. So, okay. Sebab ramai lagi murid dekat luar sana tu yang ada masalah keuangan, komunikasi, pengangkutan. Okay, keuangan contohnya diorang tak ada gadget canggih macam apa semua. Tak ada iPhone, MacBook, apa semua. Komunikasi, diorang tak ada Wi-Fi, Unify, Streamix, apa semua. So, bagi para pelajar yang dah lengkap, yang ibu bapa dia dah sedia semua benda ni, kenalah pandai bersyukur. So, dari situ kita kena berfikir untuk macam mana nak balas jasa diorang. So, that usaha diorang tu tak sia-sia lah. Jadi, kita sebagai pelajar, kita balas jasa diorang dengan dapat keputusan yang cemerlang lah. So, next, kalau untuk bagi subjek yang bahasa, macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa, so para pelajar yang ambil subjek ni kena praktis bercakap, speaking. So, disebabkan sekarang dia dah duduk rumah kan, so kita praktis lah bercakap dengan ahli keluarga kita, macam dengan abang, kakak, mak ayah pun boleh. So, kita cakap je lah, biarlah dia pernah gelar ke, tiba-tiba nak cakap kita ni jakun. So, biar je, at least kita dapat keputusan yang cemerlang lah dan dapat masuk universiti yang kamu semua nak lah. So, okay, last sekali, bagi subjek yang perlukan pelajar untuk menghafal, contohnya biologi, sejarah, sebabkan dia punya info tu memang penuh ya, memang padat dan panjang-panjang semuanya. So, para pelajar kena cari masa yang sesuai untuk hafal lah semua info dan maklumat tu. So, para pelajar pagi sampai tengah hari mesti online class kan. So, korang ada petang
malam dengan tengah malam. So dalam 3 waktu tu, pilihlah waktu yang sesuai lah untuk korang hafal semua maklumat tu. So para pelajar kena tahu waktu yang 100% dia punya otak memang fully fokus untuk nak hafal semua info tu. So waktu tu lah kita kena hafal benda tu so that dia melekat. So bila kita dah hafal tu, okey, nasihat saya macam bila kita dah baca tu, okey, kita practice tulis balik info yang kita dah baca tu, and then kita cakap dengan kuat info apa yang kita dah tulis, so that dia lagi melekat dalam otak. Dan waktu korang exam nanti, tak adalah dia macam tiba-tiba apa ni apa so dia macam refresh lah. So and lastly, nasihat saya kalau macam nak study ni better bila waktu sunyi, waktu macam orang dah tidur ke apa ke, so that tak adalah gangguan. So tu je kot. Saya nak cakap good luck and all the best kepada para pelajar yang akan menghadapi exam, terutama sekali SPM pada tahun ni. So fighting. Thank you. Hai and Assalamualaikum, saya Nurharinda binti Borhan. Saya adalah alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad. Hari ini saya akan kongsikan beberapa tips untuk skor straight A dalam SPM. Saya akan kongsikan tips secara general dan saya akan kongsikan tips untuk subjek account dan sejarah. Okay, for the first general tips is, the first one, apa yang awak kena buat adalah awak kena sediakan jadual belajar. Okay, jadual belajar tu sangat penting. Sebab apa? Dia akan membuatkan hidup awak lebih teratur dan lebih praktikal. Okay, especially sekarang musim pandemik, awak dekat rumah. Okay, lagi awak akan lebih banyak bermain daripada awak study obviously. So, bila awak ada jadual belajar, insyaAllah awak akan lebih berdisiplin untuk awak follow jadual belajar tu. Dan awak akan kurangkan masa untuk awak bermain. Yes. Okay, second, what you need to do is awak kena cari masa yang sesuai untuk awak study. Okay, ada orang dia boleh study pada waktu malam, ada yang waktu petang, dan ada yang pada waktu pagi. Okay, it's depend on you. Okay, bergantung dekat awak study ikut masa yang sesuai dengan awak. Okay, kalau awak jenis study pada waktu malam ataupun waktu awal pagi, make sure awak tidur awak cukup. Okay, sebab kesihatan awak pun sangat penting ya. Dan jangan lupa untuk jaga pemakanan. Pemakanan sangat penting. Okay, elakkan makan makanan yang tak berkhasiat, yang ada MSG. Okay, makanan-makanan macam tu tak elok untuk otak awak. Okay, makanlah makanan yang baik-baik, macam makanan sunnah ke. Okay, dan pastikan awak hormat cikgu awak. Yes, awak kena hormat cikgu awak ni, especially sekarang macam sekarang ni, online class. Kalau ada kelas, masuklah. Jangan abaikan kelas awak macam tu je. Walaupun awak belajar kat rumah, awak still kena hormat cikgu awak. Kalau awak tak boleh masuk, make sure bagi tahu cikgu awak kenapa awak tak boleh masuk. Kalau ada homework, cikgu suruh hantar, make sure awak hantar. Okay? Dan awak kena jaga juga hubungan awak dengan ibu bapa dan juga dengan Tuhan lah. Okay, sekarang saya akan kongsikan tips untuk skor A+ dalam sejarah dan account. Untuk sejarah, dia banyak fakta. So, bila banyak fakta, make sure awak study awal. Okay, nak elakkan daripada awak stres. Sebab sejarah ni, dia banyak topik yang awak kena cover dan banyak benda yang awak kena hafal. So, make sure awak study awal. Okay, so kalau awak study awal, awak boleh elakkan daripada awak stres. Okay, sebab banyak sangat benda yang awak kena hafal untuk sejarah ni. Okay, yang kedua, make sure banyakkan buat latihan, especially untuk soalan-soalan objektif. Sebab soalan objektif, basically dia akan ulang benda yang sama, cuma dia akan ubah sikit-sikit saja soalannya. Okay, so kalau awak selalu buat soalan objektif, insya-Allah awak boleh skor untuk soalan objektif. Okay, untuk soalan esei, sama juga awak kena selalu buat latihan. Sebab daripada situ awak akan latih diri awak untuk mahir dalam menulis esei. Okay, esei ni kita hanya tulis fakta, huraian dan contoh. So, bacalah buku teks, elakkan baca buku rujukan. Sebab buku teks, dia merangkumi fakta, huraian dan contoh semua lengkap. So, bila awak baca buku teks, insya-Allah lebih mudah untuk awak jawab soalan esei. Buku rujukan boleh baca, tapi jadikan dia choice yang kedua. Itulah, make sure awak baca dulu buku teks, baru kalau awak nak refresh balik apa yang awak baca tadi, boleh baca buku rujukan. Buku rujukan dia banyak fakta. Okay, tapi dia kurang huraian dan contoh lah. So, boleh baca buku rujukan, tapi make sure baca dulu buku teks. Okay, dan awak boleh buat nota-nota yang penting, seperti fakta atau sebagainya untuk awak hafal dan awak boleh bawa ke mana-mana. Okay,
Okey, sekarang saya akan kongsikan tips untuk skor A+ dalam account. Okey, untuk account, what you need to do is make sure awak fokus dalam kelas. Masa cikgu mengajar, make sure awak fokus. Kalau sekarang ni awak ada online kelas, mungkin cikgu tak ada buat Zoom ataupun tak ada buat Google Meet, it's okay. Okay, mungkin cikgu hantarkan link video tu tengok dekat YouTube. That's a good thing actually. Dan awak boleh search lagi cikgu-cikgu lain dekat YouTube tu, lagi banyak cikgu-cikgu yang boleh terangkan awak dekat satu topik yang awak tak faham tu, ataupun topik yang awak baru belajar tu. Okay, so don't be lazy. Pastikan awak tengok dan faham apa yang cikgu tu ajar. Okay, dan second, untuk account, awak kena banyakkan juga buat latihan. Sebab account bukan setakat awak buat satu latihan dan awak memahir terus bab tu, tak. Okay, awak kena buat banyak-banyak latihan. Sebab account ni dia soalan dia berubah-ubah. Dia takkan sama macam tu, semua soalan sama, tak. Okay, dia berubah-ubah. Dia punya soalan, terms dalam soalan tu dia akan berbeza. So make sure awak buat lagi banyak latihan tentang topik yang sama dan awak akan jumpa soalan-soalan yang berbeza. Okay, daripada situ awak akan lebih mahir untuk jawab soalan account nanti. Okay, dan yang ketiga, format. Format sangat penting. Okay, so jangan lupa. Okay, format awak mesti kena ingat. Okay, format ni sangat-sangat penting. Kalau awak tahu macam mana nak jawab soalan tu tapi format awak lupa, tak ada guna. Okay, so banyak berlatihan, insya-Allah format pun awak ingat. Okay, dan terakhir sekali, mesti ada minat. Awak kena ada minat yang tinggi. InsyaAllah apa yang awak belajar tu awak mudah ingat. Dan insyaAllah awak boleh jawab dengan mudah. Dan awak kena ubah mindset awak. Okay, awak kena fikir sebenarnya account tu mudah je, account tu senang je. Okay, tapi dengan syarat awak kena faham lah topik yang awak belajar. Okay, okay, I think that's all from me. I wish you all the best and good luck in your exam. And thank you. Assalamualaikum, saya Nur Amarina dari kelas 5 Perniagaan, salah seorang alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Ahmad. Antara tips yang saya boleh kongsikan untuk calon-calon SPM yang akan datang ialah, yang pertama, saya sering mengikuti kelas online yang dijalankan oleh guru-guru, kerana bagi saya sekali kita terlepas kelas online, kita boleh terlepas apa yang cikgu-cikgu akan ajar untuk hari itu. Mungkin untuk mengenai topik-topik baru. Mungkin dalam situasi COVID sekarang ni, tak semua orang boleh join kelas online macam orang lain. Mungkin kerana waktu mereka di rumah tak sama macam waktu di sekolah. Di sekolah kan kita boleh ikut jadual sepenuhnya yang macam cikgu tetapkan. Namun di rumah, mungkin kita akan terhalang dengan kerja-kerja rumah yang mungkin kita kena buat. Jadi kita akan mungkin terlepas 1-2 kelas online. Jadi bagi saya penting untuk kita terus mengikuti kelas online yang dijalankan oleh guru-guru lah. Dan mungkin selain itu kita juga boleh tonton video-video pembelajaran yang dikongsi oleh guru-guru, mungkin di YouTube ataupun di internet. Setengah topik yang diajarkan oleh guru-guru secara dalam talian mungkin kita tak faham sepenuhnya. Jadi bagi saya akan cari pasal topik tu di internet, dan saya akan tonton je berulang-ulang kali sampailah saya faham. Kalau ada juga yang saya tak faham, saya akan rujuk kembali di buku teks atau di buku-buku rujukan lah. Tips saya yang saya boleh kongsikan ialah belajar secara berkumpulan. Bagi saya, belajar secara berkumpulan sangatlah berkesan, kerana bila kita belajar berkumpulan, kita akan saling ajar mengajar dengan kawan-kawan, dan kita akan lebih senang faham, dan perkara tu kita akan ingat lebih lama dari kita belajar sendiri bagi saya. Selain itu juga, saya membahagikan masa untuk belajar lebih panjang berbanding masa untuk melakukan aktiviti lain, kerana lagi banyak kita belajar, mestilah kita akan lebih ingat dan lebih kuasai apa yang kita belajar tu. Bagi saya, cara efektif untuk senang ingat topik-topik yang kita belajar tu ialah dengan kita menjawab soalan-soalan mengenai topik tersebut ataupun kuis-kuis yang terdapat di platform media. Bagi saya sendiri, saya banyak mencari aplikasi tentang subjek-subjek yang saya belajar dan jawab kuis dalam aplikasi tersebut dan praktik secara berkala setiap hari, untuk buatkan saya lebih ingat tentang subjek yang saya belajar tu. Tips terakhir bagi saya ialah kita mestilah menjaga solat, dan banyakkan melakukan solat-solat sunat. Seperti saya sendiri, saya buat solat sunat hajat pada waktu malam dan mengamalkan makanan sunnah seperti kismis setiap kali saya mula belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Syahrul Zamri. Saya merupakan alumni SMK DSA bagi tahun 2020. Pada hari ini, saya akan berkongsikan beberapa tips belajar yang telah saya lakukan bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM. Yang pertama, setiap hari sebelum masuk ke kelas, saya akan mulakan dengan niat belajar, iaitu belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apapun yang ingin kita lakukan, kita mestilah mulakan dengan niat. Yang kedua, bagi pelajar Muslim, sedekahkan Al-Fatihah dan baca ayat kursi kepada kedua-dua ibu bapa anda setiap hari. Ketiga, fokuskan subjek yang paling lemah dan anda perlu bekerja keras lebih daripada orang lain. Yang keempat, gunakan masa terluang anda dengan mengulang kaji pelajaran, membuat latihan dan mengulangi hafalan. Yang kelima, jaga hubungan dengan Allah, ibu bapa dan guru-guru. Sentiasa minta maaf atas segala kesalahan anda kepada ibu bapa dan guru-guru serta minta mereka mendoakan kejayaan anda dalam apa jua yang anda lakukan. Lakukan solat sunat dan memohon apa yang anda inginkan seikhlas hati. Kuatkan jati diri anda dengan kata-kata motivasi dan semangat baharu setiap hari sebelum masuk ke kelas. Yang ke-9, sentiasa bersangka baik dan bergantung harap semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, bagi subjek-subjek yang memerlukan hafalan seperti subjek-subjek diniyah iaitu bahasa Arab, Quran Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah, hafallah mengikut kemampuan otak anda untuk mengingat pada suatu masa, tak kira pada waktu mana sekalipun, dan sebaik-baiknya adalah pada waktu pagi. Seterusnya, selepas anda menghafal, tulis semula tanpa melihat ayat yang anda hafal, kemudian kenal pasti kesalahan yang anda lakukan, kemudian ulang semula hafalan tersebut dengan hafalan yang betul. Anda juga boleh meminta rakan-rakan anda untuk menyemak hafalan anda supaya mereka dapat melihat kesalahan yang anda lakukan dan membetulkannya. Yang ke-11, sentiasa berdoa agar digunakan kekuatan akal fikiran dalam menghafal dan mengingati segala ilmu. Lakukan latihan sebanyak yang mungkin kerana ia akan membantu anda untuk mengukuhkan pemahaman dan juga ingatan anda. Yang ke-13, mulakan mengulang kaji dengan niat, doa penyerang hati dan selawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Ke-14, buang segala kata-kata negatif yang kalian dengar dan teruskan fokus kepada matlamat anda. Jangan pernah kedekut ilmu dan berkongsilah ilmu dengan rakan-rakan walaupun satu ayat. Yang ke-16, berbincang tentang topik yang anda ingin kuasai bersama rakan-rakan dan saling bertukar pandangan. Yang ke-17, dapatkan masa rehat yang cukup. Okey adik-adik, jaga kesihatan, pemakanan dan kurangkan makan makanan yang tak sihat. Tahu? Dan itu sahaja tips daripada saya. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada alumni yang sudi berkongsi tips dengan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Sir Hafizuddin Yahya, kepada Cikgu Balkis, kepada Cikgu Suharni Miza dan Cikgu Halimatun Saadia. Apa pun yang saya nak cakap adalah good luck, all the best and fight them. Kepandaian tak menjamin kejayaan. Kebodohan tidak memastikan kegagalan. Tapi satu makna kejayaan, keinginan untuk mengatasi hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak